Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak 4 Alif? Hari ini hari Selasa bersamaan dengan 24 Ogos 2021. Okey, kita nak masuk subjek akidah. Boleh buka buku akidah warna hijau, buku teks tahun 4. Kita nak belajar tajuk syurga dan neraka. Okey, boleh buka muka surat 42. Okey, tajuk syurga dan neraka. Baik, saya teruskan. Okey, syurga. Apa itu syurga? Okey, siapa tahu apa itu syurga anak-anak? Okey, saya bacakan. Percaya adanya syurga Allah termasuk perkara wajib diimani. Okey, kita wajib percaya syurga itu ada. Okey, dan kewujudan syurga adalah benar. Sesiapa yang mendapat rahmatnya akan masuk ke dalam syurga dengan keampunan dan pertolongannya. Okey, kita kalau bagi sesiapa yang dapat rahmat Allah, dia akan dapat masuk ke syurga. Okey, ianya tempat kembali bagi insan yang tulus hati, beriman dan taat kepada Allah serta beramal soleh untuk mendapat keredaannya. Okey. Okey, poin yang kedua. Anugerah nikmat syurga adalah perkhabaran gembira atas kekuatan iman dan keikhlasan amal soleh yang setiap insan yang beriman lakukan semasa hidup di dunia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 43. Okey, saya bacakan secara pantas sebab nanti video ni akan jadi terlalu panjang kalau saya ni. Tak lepas nak masuk dalam WhatsApp ni. Okey, muka surat 43. Okey, anak-anak tengok tajuk neraka. Nombor 1, neraka adalah satu tempat yang pasti kewujudannya. Okey, neraka itu pasti Okey, orang-orang yang beriman wajib percaya adanya hari kiamat, termasuklah syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni adalah termasuk perkara apa? Perkara sam'iyat. Kita tak nampak tapi benda tu pasti dan berlaku Okey, pasti ada. Neraka adalah suatu tempat siksaan dan azab yang disediakan kepada orang-orang yang menderhaka kepada Allah, Tuhan yang Maha Adil. Okey. Neraka untuk orang yang menderhaka kepada Allah Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Manusia-manusia yang dimasukkan ke neraka Allah adalah kerana akibat dan perbuatan mereka sendiri yang melakukan perbuatan buruk dan dosa. Maksudnya apa? Allah tak akan menzalimi hamba-hambanya. Kalau hamba-hambanya beriman dan taat, pasti Allah akan masukkan ke dalam syurga. Okey. Yang ketiga, mereka meninggalkan perintah Allah. Orang-orang yang masuk neraka ni, mereka meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Allah larang buat perkara-perkara tertentu tapi dia lakukan juga. Sedangkan perintah dan larangan Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Contohnya macam mana? Contohnya mak kita kata, jangan main basikal waktu hujan, jalan licin nanti jatuh. Tapi kita buat juga. Sebenarnya larangan mak kita tu untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan, takut kita jatuh kan. Tapi kita buat juga, kita main basikal. Maka boleh jatuh tak? Boleh jatuh. Kalau jatuh luka tak? Boleh luka. Boleh menjadi boleh mendatangkan kemudaratan pada kita. Okey. Tapi sebenarnya mak kita cakap tu, mak kita marah ke? Mak kita sayang pada kita. Tapi mak kita beri peringatan kepada kita kan. Okey. Okey, mari kita tengok muka surat 44. Seterusnya muka surat 44, sifat syurga. Nombor 1, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak membicarakan tentang syurga dan sifat-sifatnya yang umum. Di antara perkhabaran Al-Quran tentang syurga, contohnya Jannatul Ma'wa, maksudnya apa? Syurga kedamaian. Darul Khuldi, negeri yang kekal. Dan Darussalam, negeri yang aman sejahtera. Okey, itu antara nama-nama syurga lah Okey, seterusnya. Di syurga terdapat tempat beristirahat.
haruman semerbak dan kenikmatan yang kekal abadi buat selama-lamanya. Di antara perkhabaran hadis tentang sifat syurga, syurga itu dipenuhi dengan cahaya yang memancar-mancar, wangi-wangian yang menggetarkan. Istana sangat indah, sungai yang mengalir tenang, buah-buahan yang masak ranum, isteri yang suci jelita, perhiasan yang melimpah ruah dan tempat tinggal yang abadi di dalam negeri yang sejahtera. Sesungguhnya segala kenikmatan syurga tidak dapat digambarkan dan dibandingkan dengan segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Okey, panjang kan cerita situ? Apa yang boleh kita simpulkan? Okey, apa yang anak-anak faham? Okey, apa ni? Digambarkan syurga tu segala macam yang indah. Tapi percayalah apa yang indah tu tak sampai pun dengan pemikiran kita. Contoh kita nak bayangkan syurga tu macam seronok sangat, ada sungai yang mengalir. Tapi perkara yang kita bayang tu tak sampai di fikiran kita. Syurga tu lagi jauh daripada akal pemikiran kita. Cuba bayangkan di syurga ada sungai yang indah. Awak suka minum air apa? Minum air coklat, air strawberry. Bayangkan sungai air strawberry mengalir indah, sedapnya. Ada pokok-pokok buah. Tapi semua yang kita fikirkan tu tak tercapai di akal kita, malah lebih daripada tu. Indahnya syurga. Dia kata apa? Syurga ada wangi, cahaya yang memancar-mancar. Tapi perkara yang kita fikir tu memang tak tersampai akal kita. Malah syurga tu lebih daripada jangkauan pemikiran kita. Okey, seterusnya muka surat 45. Okey, seterusnya kita masuk muka surat 45 ni, sifat neraka. Saya bacakan. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Seburuk-buruk tempat. Manusia yang dimasukkan ke dalam neraka Allah adalah manusia yang rugi, sangat-sangat rugi. Okey, kehidupan mereka di akhirat dalam kesengsaraan. Dikatakan air di dalamnya adalah apa ni? Hamimun. Hamimun tu apa? Air yang panas, yang menggelegak. Kita tengok mak kita masak air. Pernah tengok tak? Mak masak air. Menggelegak tu macam mana air? Haba dia pun dah panas kan? Apatah lagi air kan? Okey. Anginnya adalah samumun. Samumun tu apa? Angin yang sangat panas. Angin pun dah sangat panas. Sedangkan naungannya adalah yahmum. Okey. Yahmum ni apa? Naungannya berupa potongan-potongan asap-asap hitam yang sangat panas. Asap hitam. Nak kabarkan, nak menceritakan panasnya api neraka tu, ya Allah. Na'udzubillah min zalik. Okey, untuk latihan hari ni, kita tajuk ni syurga dan neraka kan? Untuk latihan hari ni boleh buka buku teks, buku latihan akidah, muka surat 30. 30 arahannya apa? Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 31. Tandakan right dan pangkah pada penyataan mengenai syurga dan neraka. Dia ada dia punya sambungan sikit kat belakang ni. Muka surat 32. Okey, dia ada sambungannya daripada soalan daripada B tadi. Soalan B ada 8. 8 yang awak perlu tandakan sama ada right atau pangkah. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Jika ada sebarang masalah boleh maklum pada Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.